Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik wa nusalli wa nusallim 'ala nabiyil amin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana pada malam yang berbahagia ini kita dapat sama-sama menghadirkan diri kita ke surau ini untuk kita menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita berada dalam majlis ilmu, dan juga untuk kita mengingati junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Anbiya ayat 107, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah, tidak kami utuskan kau ya Muhammad kecuali rahmatan lil alamin, untuk membawa rahmat kepada sekalian alam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita tengok rahmat Nabi ni, antara rahmat yang ditunjukkan oleh Nabi, yang dibawa oleh Nabi, iaitu Nabi berjaya menyatukan umat manusia yang satu ketika berada dalam keadaan bermusuh dan bergaduh. Sebagai contoh, kalau kita tengok Aus dan Khazraj, maka perang ratus tahun. Aus dan Khazraj perang ratus tahun. Lalu Nabi SAW datang untuk menyelamatkan mereka daripada terus bergaduh, terus berperang, dan mereka hidup secara bersaudara, alhamdulillah. Lalu Aus dan Khazraj inilah yang kemudiannya dikenali sebagai golongan Al-Ansar. Golongan Ansar, tuan-tuan, yang memberi banyak pertolongan kepada golongan Muhajirin yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Dan Nabi SAW sekali lagi mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Maka di situ menunjukkan betapa rahmat Nabi ini hingga dapat membawa kepada keamanan, dapat membawa kepada persaudaraan di kalangan umat Islam, alhamdulillah. Jadi malam ni kita nak cerita pasal Nabi SAW daripada pelbagai sudut, tuan-tuan. Namun begitu, insya-Allah saya juga buka ruang pada tuan-tuan kalau siapa nak tanya soalan ke apa, sebab kadang-kadang ustaz ni dia syok sendiri. Dia cerita je. Cerita pula, ustaz saya 15 tahun dah dengar cerita yang sama dah hafal dah saya tak. Kan? Jadi malam ni saya tak nak syok sendiri. Saya nak, kalaulah tuan-tuan ada apa-apa masalah, ada apa-apa persoalan atau apa-apa kemusykilan yang terfikir ataupun yang duk fikir selama ni, kan, boleh kita kongsi bersama, insya-Allah. Jadi saya buka talian kepada tuan-tuan, siapa nak tanya soalan ataupun nak bagi pandangan atau apa-apa jugalah, iaitu tuan-tuan boleh hantar ke talian 019 324 1364. Saya ulang sekali lagi, sesiapa yang mempunyai sebarang persoalan boleh SMS kan atau WhatsAppkan soalan anda ke talian 019 324 1364. Jadi diumumkan bahawa talian dibuka sekarang. Jadi tuan-tuan boleh dah nak hantar soalan. Jadi insya-Allah nanti saya akan tengoklah dari semasa ke semasa apakah yang ditanya, saya akan cuba respon insya-Allah sekadar mana yang saya tahulah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tambah-tambah sekarang ni kalau kita sebut tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang banyak memfokuskan kepada sunnah Nabi yang sunnah. Dia tak fokus kepada sunnah Nabi yang wajib. Bahkan orang tak tahu pun, ustaz mana satu sunat dan wajib ni. Dia tak tahu lagi. Baru ni ada orang dia bertanya kepada saya,
Dia kata, Ustaz, saya ni nak ikut sunnah Nabi, nak pakai jubah, tapi rasa tak ada kekuatan. So macam mana nak buat? Saya kata pada dia, Alhamdulillah, bila mana kita nak menghidupkan sunnah Nabi, insya-Allah kita minta kekuatan. Cuma nak tanya, kamu duk datang kuliah dah? Kuliah jarang, sebab tak dan. Jadi maknanya, dia nak mengamalkan sunnah pakai jubah, itu sunat. Tetapi dia tidak mengamalkan sunnah yang wajib. Ilmu itu wajib. Itu sunnah Nabi. Macam ni, malam ni kita duduk dalam majlis ilmu ni, sunnah Nabi, tuan-tuan. Tapi orang tak nampak sunnah. Yang orang nampak sunnah, makan dengan 3 jari. Nampak sunnah itu kan? Bersugi, pakai jubah. Itu orang nampak sunnah Nabi yang tu je. Sedangkan itu sunnah juga, tapi sunnah yang sunat. Tapi ada sunnah yang wajib. Sunnah yang wajib sudah tentu lebih utama, sebab dia merupakan satu kewajipan yang tak dapat tidak mesti ditunaikan. Yang sunat ni tak apalah, tambahan. Bukan kita kata jangan buat sunat dah, tapi sunat itu tambahan kepada yang wajib. Yang wajib itu tak dapat tidak mesti dilaksanakan. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan, saya kata kat dia bahawa fokus. Sunnah yang wajib itu perlu dipertingkatkan. Ilmu, sunnah wajib. Dengan ilmu kita kenal Nabi, tuan-tuan. Kadang kita tak kenal. Berapa ramai orang sambut maulid Nabi berpuluh tahun dah, tetapi tak kenal Nabi. Baru ni ada orang, dia bagi tahu pada saya, dia kata, Ustaz, saya bermimpi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya dengar gitu seronok, kita tumpang gembira, tuan-tuan. Kita tumpang gembira bila mana seorang sahabat dia mimpi jumpa Nabi. Saya tanya dia, macam mana mimpi kamu? Kamu nampak Nabi macam mana? Dia pun kata, saya nampak, Ustaz, Nabi pakai kain pelekat dengan songkok. Ni Nabi apa? Nabi Melayu lah. Kan? Nabi Melayu pun dah bertobat kan, tuan? Nabi Melayu pun dah bertobat lah. Saya pergi Menjara Kajang, pergi jumpa dia, buat temu ramah dengan dia. Kan? Bertobat lah. Kain pelekat ni pakaian orang Melayu. Songkok ni pakaian orang Melayu, orang Indonesia pakai gitulah, kan? Jadi maknanya kalau kamu tengok itu bukan Nabi. Makna kamu tak kenal Nabi. Memang dalam hadis Nabi, Nabi kata apa? Marra'ani fil manam faqad ra'ani. Siapa yang tengok aku dalam mimpi, sesungguhnya betul dia tengok aku. Betul dia jumpa dengan aku. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Karena sesungguhnya syaitan tidak boleh menyerupai diriku. Nabi kata. Tetapi kita harus berwaspada, betul. Maknanya Nabi tidak boleh syaitan tidak boleh menyerupai Nabi. Tetapi syaitan boleh menyerupai orang lain. Dia menyerupai Abu Lahab ke? Dia menyerupai siapa-siapa? Dia mendakwa sebagai Nabi. Jadi kita tertipu, tuan-tuan. Kita tertipu. Sebab apa? Sebab kita tidak kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak kenal Nabi, kena dengan ilmu. Dia tak main macam tu, duduk tidur, main mimpi dah ada. Kan? Tambahlah ni semua cerita mimpi belakang. Baru ni saya pipuh, ada seorang sahabat cerita. Dia kata ada cerita, dia kata baru ni saya mimpi Rasulullah datang pada saya. Saya kata hebat dia, Rasulullah pergi kat dia, bukan dia pergi kat Rasulullah. Kan? Orang Allah ni hebat-hebat. Rasulullah mai kat dia. Kan? Jadi maknanya, sebab itu dalam hukum syarak ni, dia tidak menjadikan mimpi itu sebagai satu hujah dalam hukum syarak. Sebab itulah. Sebab kadang-kadang dia bercampur aduk. Hak betul pun ada. Kita tak nafikan. Hak betul ni. Tapi hak campur aduk ni pun ada. Kan? Hak tertipu pun ada. Macam-macam. Ada ni. Maka dengan sebab itu, mimpi dia bukan hujah syarak. Kalau mimpi betul sekalipun, Alhamdulillah, itu satu nikmat yang Allah bagi. Itu, setakat tu je. Setakat tu je. Tak boleh lebih daripada itu. Tak boleh kata ni malam tadi saya mimpi jumpa Nabi ni. Jadi Nabi bagi tahu, Nabi suruh saya berzikir 15,000 kali. Kalau saya dapat zikir itu, maknanya rezeki saya akan bertambah, maknanya saya akan mendapat syurga Allah. Hak jenis macam tu kita kena perhati. Nabi sungguh ke bukan? Sebab apa? Nabi tak akan beritahu macam tu. Sebab al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah.
Islam ni dah lengkap, syariat lengkap, tak ada apa betul-betul baru, tak ada dah. Ya? Tak ada. Melainkan kita kata kadang-kadang hak datang dalam mimpi itu bukan dia. Sebab kita tak kenal. Nak kenal Nabi, kena ada ilmu. Buka kitab Syama'il Muhammadiyah, kita kenal perawakan Nabi. Hak ni nak tiru tak boleh tuan-tuan. Perawakan Nabi ni memang Allah Ta'ala cipta special, jadikan Nabi special. Tapi korang kita nak kenal. Anas bin Malik meriwayatkan. Siapa Anas bin Malik tuan-tuan? Dia ni khadam pada Nabi SAW. 10 tahun duduk dengan Nabi, yang kata Anas bin Malik ni. Pak dia nama apa tuan? Pak dia. Lamanya fikir Anas bin Malik. Pak dia nama Malik lah. Lamanya fikir. Nama pun Anas bin Malik. So pak dia Malik lah. Malik bin Nadhar. Tapi kita sebut Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Pasal apa? Pasal pak dia tak masuk Islam. Malik bin Nadhar itu dia tak Islam. Dia mati sebelum Islam lagi. Dia tak masuk Islam. Waktu tu bini dah masuk Islam. Ummu Sulaim, mak dia, mak kepada Anas bin Malik. Kecil-kecil dia hantar jumpa Nabi. 10 tahun umur Anas bin Malik, dia bawa jumpa Nabi, duduk dengan Nabi. Jadi khadam pada Nabi. 10 tahun dia duduk dengan Nabi sampai kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita tengok Anas bin Malik ni banyak meriwayatkan hadis. Banyak hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Jadi tuan-tuan, antaranya Anas bin Malik kata apa? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawilil ba'in. Rasulullah adalah Rasulullah ini tidak terlalu tinggi. Nak menggambarkan perawakan Nabi. Wala bil qasir, dan tidak terlalu rendah. Yang kata Nabi ni tinggi sangat pun tak, rendah sangat pun tak. Sederhana tinggi. Wala bil abyadil amhaq, dan Nabi tidak putih melepak macam putih kapok, tak. Tapi putihnya Nabi ni cantik, putih kemerah-merahan. Ini Allah cipta Nabi kita ni buat macam mana lah, lagu ni lah. Tak boleh jadi putih merah dah, kan? Pakai kuh putih ya. Kuh putih. Jadi tuan-tuan, wala bil ja'dil qatat wala bis sabt. Dan diriwayatkan juga rambut Nabi ni dia tidak keriting bulat tak keriting. Wala bis sabt, dan tak lurus punya saya ni, lurus betul. Lurus. Tak. Rambut Nabi ni ikal mayang. Cantik yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda. Tidak adalah di rambut dan janggut Nabi ni uban lebih 20 helai. Maknanya sahabat ni punya sayang kat Nabi sampai uban pun dia kira. Di kepala Nabi, di janggut Nabi ada berapa helai uban. Kita tuan-tuan, uban kepala kita pun tak tahu berapa helai. Tahu tak? Tak tahu kan? Tapi hak ni tak perlu tiru. Tak perlu balik tengok suluh kat cermin, tengok aku ni bukan 20 lebih ni, aku nak hidupkan sunnah Nabi ni. Tak kena mengena. Ni perawakan Nabi ni tak kena mengena. Hak tu kita nak kenal je Nabi, kita nak ikut tak boleh, tak mampu kita. Sebab itu Allah ciptakan Nabi. Hidung Nabi dah kita memang tak mampu dah. Kan? Hidung ada terpacak kan? Cahaya Nabi, Nabi bercahaya. Buat bulan purnama. Sebab itulah anta syamsun anta badrun, kan nasyid tu kan. Nak beritahu Nabi ni umpama cahaya matahari, bulan yang bersinar. Yang kata Nabi SAW, sebab tu Jabir kata apa, satu hari aku tengok Nabi, aku tengok bulan purnama, aku tengok Nabi, aku tengok bulan. Lah kali aku nampak bahawa wajah Nabi ni lebih bercahaya daripada bulan. Subhanallah. Itu yang kata Nabi SAW. Jadi kita boleh rujuk Syama'il Muhammadiyah. Nak kenal Nabi ni macam mana? Macam mana perawakan Nabi SAW. Tetapi itu kita tak boleh nak ikut. Tak tiru tak boleh. Itu nak kenal saja. Dan antara yang tak boleh ikut juga, dada dan perut Nabi sama. Hak ni memang tak sama kita. Tuan-tuan try tengok. Try. Tok kat atas akak dada tu, turun sikit. Sampai ke bawah tu rasa bukan tak sama ustaz, tapi tak berapa nak sama. Dia ada alunan sikit. Bawah ni dia ada alunan sikit. Kan? Jadi maknanya tuan-tuan berbeza. Cuma apa yang perlu kita kenal Nabi lah. Satu. Yang kedua, kita nak tahu itu apa itu sunnah Nabi. Sunnah fi'liyah ke?
Sunnah qauliyah ke? Sunnah takririyah ke? Kita nak kenal. Sunnah qauliyah tu apa? Sunnah qauliyah tu sunnah yang Nabi bagi tahu. Nabi bercakap. Nabi bagi tahu pada kita, itu satu sunnah. Sunnah fi'liyah apa? Sunnah perbuatan. Apa yang Nabi buat? Nabi suruh kita ikut. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Itu sunnah fi'liyah. Apa yang Nabi buat? Nabi duduk di rumah buat apa? Tolong keluarga. Itu sunnah fi'liyah. Yang ketiga, sunnah takririyah. Sunnah takririyah ni makna Nabi tak buat, sahabat buat. Nabi tak kata apa. Maknanya, itu bermaksud Nabi bersetuju. Nabi ikrar, Nabi mengaku. Maka itu dia panggil sunnah takririyah. Contoh sunnah takririyah ni. Contohnya, satu hari, ada seorang laki-laki, dia datang solat subuh dengan Nabi SAW. Lepas solat subuh, dia naik solat lagi 2 rakaat. Sedangkan lepas solat subuh, mana ada solat sunat? Tak ada. Lepas solat subuh tak ada solat sunat. Tapi dia ni lepas solat subuh naik lagi 2 rakaat. Solat apa? Nabi SAW tunggu tengok. Nabi tak tegur lagi, tunggu tengok. Habis dia solat, maka baru Nabi tanya, as-salata subhi marratai? Adakah solat subuh 2 kali? Tadi dah solat dah, solat ni adakah solat subuh 2 kali? Dia kata, la ya Rasulullah, tidak. Aku bukan solat subuh 2 kali. Tapi tadi ni aku lewat sampai. Aku mari ni sempat jemaah dengan kamu, salat dengan kamu ya Rasulullah, tapi aku tak sempat nak qabliyah subuh. Sebelum subuh tu ada 2 rakaat yang sangat-sangat muakkad, yang sangat-sangat dituntut. Aku tak nak tinggal. Tapi macam mana lewat hari ni tak ada. Bila tak ada aku rasa macam orang utara kata bahasa macam mengkelan lah. Bahasa macam mengkelan ni, tak boleh tunaikan solat ni. Lah kali aku qada. Sekarang ni hak tadi 2 rakaat lepas subuh tadi aku qada qabliyah subuh yang aku tak solat tadi. Nabi SAW bila mendengar macam tu, Nabi tak kata apa. Nabi diam. Diam ini dia panggil sunnah takririyah. Mana Nabi bersetuju, Nabi mengaku. Sebab kalau tak betul, Nabi akan larang terus. Ya. Jadi boleh daripada situ para ulama istinbat boleh untuk kita qada solat sunat. Tapi dengan syarat yang jenis kita tak tinggal lah. Kalau kita hak wajib pun tak selesai lagi, nak kira qada solat sunat. Hak sunat pun jarang buat, lebih banyak tak buat daripada buat. Maka dengan sebab itu kita fokus kepada yang wajib. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi saya sebut tadi bahawa bila mana kita sambut Maulid Nabi SAW, kita nak benar-benar mengetahui dan menyelami sunnah Rasulullah SAW. Bukan sekadar sambutan saja. Kalau sekadar sambutannya tak ada makna apa. Kalau sekadar sambutannya tuan-tuan tidak ada makna apa tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita tengok pada hari ini, kalau orang yang paling hebat sambut Maulid Nabi ni siapa? Siapa? Abu Lahab. Abu Lahab. Orang paling hebat sambut Maulid Nabi Abu Lahab. Kita tak terada dia sambut. Masa Nabi lahir tu dia seronok sungguh. Suwaibah hamba dia mai bagi tahu. Dia bebas hamba dia. Hamba dibebaskan. Kalau kita kata tumbang rupa ekor unta lah buat kenduri, seronok ni, seronok tuan. Tetapi dia seronok tu bukan di atas dasar Islam, dia seronok di atas bangsa dan keturunan. Sebab itu anak saudara dia seronok tentang tu je. Tapi bila Nabi sampaikan Islam, dialah yang mula-mula menentang. Dia kata, tabballaka ya Muhammad ali hadza jama'tana. Celakamu ya Muhammad, adakah kerana Islam ni je kamu kumpulkan kami semua nak mendengar carahan kamu? No. Dia tak bagi. Dia tak mau. Sampai turun ayat Quran, tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, dan sampai habislah. Ayat yang menceritakan tentang kebinasaan Abu Lahab dan juga isterinya, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi makna kalau setakat seronok saja tak cukup. Abu Lahab lagi seronok, tapi dia masuk neraka tuan-tuan. Maka dengan sebab itu seronok kita ni nak kena ada bukti. Bukti apa? Menjunjung sunnah Nabi SAW. Junjung sunnah Nabi kita sebut tadi yang wajib terutamanya. Apa dia yang wajib? Salat. Aurat wajib. Puasa bulan Ramadan wajib. Ya. Buat baik sama manusia wajib. Ilmu, dia sebut tadi ilmu wajib. Bahkan ilmu tu antara sunnah yang paling utama kan. Sebab apa? Sebab tanpa ilmu kita akan jadi gundah gulana.
Saya baru ni masa pi umrah baru ni. Dalam 12 hari ni kan pi umrah. Duduk depan Masjid Haram. Sebelah saya ni ada orang Arab Mesir. Waktu asar waktu tu. Jadi duduk sembang dengan dia lah, sembang-sembang cakap Arab dia apa semua, dia pun heran dia cakap Arab, dia kata mengaji mana? Mengaji Azhar ke? Saya kata tak. Mengaji Jordan, Syria. Mengaji apa? Kita mengaji agama. Hang punya agama okey ke? Ya, apa punya soalan ni dah. Okey lah, dah belajar agama okey lah awaknya. Dah hang kerja apa? Dia tanya pula. Mengajak apa? Ya, mengaji agama, mengajak agama. Takkan mengajak geografi. Kan? Jadi, saya tanya, awak tanya banyak sangat ni pasal apa? Dia kata sebenarnya aku ada soalan. Aku tak mau tanya pada orang salah. Tu minta maaf lah, aku selidik sikit je tak. Jadi aku nak tanya lah. Saya kata apa dia? Soalan apa? Taklah baru ni, masa nak datang umrah baru ni, aku botakkan kepala licin. Marilah umrah. Lepas tawaf, sa'i, nak tahallul. Aku ambil gunting, perak, tak keluar rambut. Perak, tak keluar rambut. Botak sungguh. Memang tak lekat. Rambut memang tak lekat. Tanya member macam mana ni? Member kata, itulah yang pi potong gunting, duk pi cukok waktu di Mesir pasal apa? Patut kamu postpone. Kena cukok di sini, bukan cukok sebelum. Cukok lepas buat umrah, bukan sebelum buat umrah. Jadi sekarang ni, dah macam ni, kamu tak boleh tahallul lagi benar rambut tak tumbuh. Kena tunggu rambut tumbuh dulu. Tu dia, hak bagi petua tu pun. Sama-sama tu Arab ke? Sama-sama tu Arab ni lah. Hak bagi petua ni. Suruh tumbuh rambut dulu. Naya betul. Dia tanya saya kata lagu ni, Islam ni mudah tapi dia berasaskan kepada ilmu. Islam ni agama yang maknanya memberi kewajipan tu mengikut kemampuan kita. Tak ada lah berat sampai orang botak ni nak kena tunggu rambut tumbuh. Kalau dia botak tak tumbuh-tumbuh macam mana? Ada orang botak tak tumbuh langsung. Jenuh semua hidup tak tahallul, tak kena ya. Jadi maknanya saya kata apa yang kamu buat itu sudah sah. Sah dah. Buat syaratnya sah dah. Jadi sah betul sah. Saya kata betul sah. Tak nak tanya ni betul ke sah? Hantar arti bahasa ke? Sah lah. Tuan-tuan. Lepas dia tanya 2-3 kali, dia pun sujud. Sujud apa tu? Sujud apa? Tak tahu. Sujud syukur. Sujud apa lagi dah? Dia ada sujud tilawah dah. Sujud tilawah tak baca Quran pun. Kan? Dia pun sujud. Sujud syukur. Dia bangun-bangun, pada sujud, saya tengok mata dia menangis. Menangis. Jarang orang Arab menangis. Laki-laki betul. Saya tanya dia, pasal apa menangis? Pasal apa menangis? Dia kata sebenarnya aku sangat-sangat susah hati sebenarnya sebelum ini. Aku masih teringat member aku duk kata aku tak sah ni umrah aku, duk tak tahallul lagi, duk ada ihram ni, aku dah pakai baju jubah dah macam mana. Aku main daripada jauh dengan keluar duit, tiba-tiba kalau umrah aku tak diterima, dapat dosa pula, nak kena bayar edam. Aku serabut, dia kata aku serabut. Jadi bila petang ni Allah pertemukan aku dengan kamu, alhamdulillah, terima kasih banyak. Dia kata barulah aku tahu, alhamdulillah aku tenang lah ni, aku tenang bila dapat tahu bahawa umrah aku sah. Tuan-tuan, ilmu bukan susah pun, tak susah, tapi kena ada ilmu tu pun. Nampak kecil tapi dia menyebabkan seorang itu dia tak stabil, dia tak tenang. Bila mana dia tidak ada ilmu. Sebab tu ilmu ni penyelesai segala masalah. Penyelesai. Sebab tu syaitan takut kepada orang ilmu, tuan. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, faqihun wahid asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abid. Seorang faqih, orang ada ilmu, lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 abid. 1000 kaki ibadat. Syaitan tak takut 1000 kaki ibadat. Tapi dia lebih takut kepada yang berilmu. Sebab orang berilmu dia tahu macam mana nak mengalahkan syaitan. Tapi kaki ibadat saja tanpa ilmu dia tak tahu. Yang dia tahu buat, dalam masa yang sama dia ikut bisikan syaitan, allazi waswisu fi sudurin nas. Dia ikut bisikannya. Mainlah rasa ujub lah, main dah rasa bangga diri lah, main rasa macam-macam. Itu semua menggugurkan dia punya amalan tanpa dia sedari, walau banyak sekalipun. Jadi tuan-tuan, ilmu. Dengan ilmu memberi penerangan kepada kita.
Saya ingat lagi tahun lepas saya pergi umrah juga tahun lepas. Pergi dengan kru TV9. Ada ustaz di sana buat rakaman di Mekah, Madinah, di Jeddah. Jadi bila buat rakaman sana, mimpi pergilah dengan jemaah ni, masuk sekali jemaah lah. Jemaah tu ada mutawif dia lah. Lepas pakai ihram apa semua. Mutawif ni dia bagi ucapan sikit lah. Dia di Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita sekarang ini sudah berada dalam ihram. Jadi kita perlu memelihara pantang larang ihram. Okey. Antaranya kita enggak bisa berwangi-wangian. Sekiranya kita berwangian, maka kita akan dikenakan denda. Seekor kambing disembelih. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, pastikan ya, dalam ihram ini ketika nak makan, pastikan jangan makan beras wangi ya, nanti kena dam. Sebab itu dianggap sebagai berwangi-wangian. Saya kata kau dah dia ni. Kan? Ni mutawif. Ya bapak-bapak, ibu-ibu, sekiranya membasuh tangannya, jangan dipastikan jangan digunakan sabun. Kalau guna sabun itu wangi, maka dianggap berwangi-wangian, maka ibu-ibu apa-apa dikenakan dah. Ramai dah yang guna sabun tu kan. Bila kelang kabut dah berpeluh ni. Macam mana nak buat ni? Saya panggil dia apa tu? Kena faham, dengan terang dia. Kena faham. Apa maksud berwangi-wangian? Maksud berwangi-wangian perbuatan kita yang sengaja untuk berwangi-wangian. Ambil minyak atar ke, ambil minyak esen ke, perak itu. Itu berwangian. Tapi kalau kita makan nasi tu wangi, kita nak berwangian ke atau nak makan nasi? Nak kenyang perut kan nak berwangian? Tak kena mengena dengan berwangian langsung. Nak makan nasi, kita nak basuh tangan kita minyak, kena pula tayar bah hitam ni. Basuh saja tak keluar, ambil sabun basuh. Tujuan kita nak berwangian kan nak membersihkan? Nak bersih. Litanzif laisa litatyib. Nak bersih, bukan nak bagi berwangian. Maka ini nak kena dam siapa? Tak kena dam Oh, dia sabun wangi. Nak cari sabun tak wangi, cari tang mana? Abang Ustaz. Semua wangi. Ada sabun tak wangi lah ni. Sabun cat kapak pun wangi. Tahu sabun cat kapak? Tak. Sabun cat kapak warna apa? Hijau. Satu lagi? Kenai tu, kenai. Ngetes tengok warna. Sebab dia dua warna tu je. Sabun cat kapak ni tak pernah jumpa lagi warna merah, tak ada. Warna lain tak ada. Kan? Jadi tuan-tuan, maknanya dia tak timbul soal kita bukan nak berwangian, kita nak buang kekotoran. Itu tak apa. Ni ada sampai tahap ambil wuduk kan rambut kan, bubut luruh rambut. Alamak, tanya mutawif. Kena dam, bapak kena dam. Satu helai, satu ekor kambing. Kena 10 helai, 10 ekor. Naya. Sedangkan tak kena mengenal langsung. Duk risau. Ada yang balik Malaysia risau lagi. Saya Allah kena dam lah. Ilmu, tuan-tuan, dapat membebaskan kita daripada kekeliruan, kebimbangan dan sebagainya. Sebab itu, saya sebut tadi, sunnah Nabi ni ada pelbagai. Kita kena pandai fokus hak mana sunnah Nabi ni. Sunnah kata sunnah makan. Sunnah makan, ada orang dia hanya fokus Nabi makan dengan 3 jari. Itu je sunnah Nabi. Itu sunnah yang sunnah. Tu pun Nabi makan apa? Kurma 3 jari. Makan apa lagi? Roti 3 jari. Kita makan nasi menigam 3 jari. Kena tak kena? Bila tahu nak habis. Tarik tak lekat. Tarik sikit. Jenuh kalau tu. Sunnah Nabi okey. Sunnah Nabi makan 3 jari. Itu sunat. Sunnah yang sunat. Sunnah yang wajib kita pastikan apa yang kita makan. Itu sunnah yang wajib. Hari ni dia dok kira sunnah yang sunat. Hak sunnah wajib dia tak peduli. Dia pergi makan rata je. Mana dia singgah. Tak kira halal haram. Oh ni berat. Saya pergi di Perak tahun lepas. Ada yang bertanya, Ustaz bisa makan tak kedai mi kari sini? Adalah, saya pun tak tahu kedai mana. Saya kata saya tak tahu awaknya. Kedai ni owner dia non-Muslim, tapi dikenali ramai. Yang pergi semua orang Islam, orang pakai kopiah, orang pakai tudung, semua orang kita yang pergi.
Pergi-pergi tuan-tuan, depa duk makan sedap. Sedap, kedai tu sedap. Lain-lain kali dia dapat jumpa, dapat trace bahawa kuah mi kari dia dibuat daripada tulang babi. Patut sedap kata, balik tidur tak lena. Teringat. Kan? Jadi, bila nak marah pada tokey dia kata apa? Saya tidak pernah menyatakan kedai saya halal. Tak ada cuk halal pun. Tak ada pun cuk halal. Yang hangpa makan masa apa? Jadi salah apa? Salah kita yang tidak selidik terlebih dahulu. Tidak. Sedangkan itu benda yang wajib. Nak pastikan kita makan apa? Kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Maka sesuatu yang ada di atas muka bumi ini halal dan baik. Itu merupakan sunnah Nabi SAW. Kita cek kan? Tak cek nanya. Saya sekali itu saya pergi Indonesia. Ada satu conference bersama anak-anak sahabat-sahabat UKM dan sebagainya. Satu conference. Turunlah kat terbang, turun kat Solo. Tapi tak pergi Solo, pergi ramai-ramai. Turun kat Solo. Lepas terbang Solo. Kan? Sampai situ, dah ada apa, bas tunggu. Bas depan lah, penganjur kan. Naik lambat. Bas lambat tuan-tuan. Kalau kereta cepat, bas lambat. Tanya, bapak jauh lagi ke? Udah dekat. Berapa jam lagi agak-agak ya? Ada lagi 5 atau 6 jam. Amboi dekat dia. Kalau kereta 2-3 jam ya. Tapi oleh kerana bas. Ni tak dekat ni. Kan? Bapak sudah lapar pak? Enggak apa-apa, nanti kita singgah di rumah makan. Singgah restoran lah rumah makan kan? Tuan-tuan, tak sampai sejam perjalanan singgah. Oh, orang tengah lapar tuan-tuan, turun tu kalah pelarian rohiyah. Punya cari makan. Saya waktu tu rasa tak apalah, tunggu sat dengan kawan, tunggu sat. Biar orang pergi dulu. Malas nak berebut. Kita pun lapar juga, tapi malas nak berebut. Dah selesai semua orang, pergilah tengok nak makan. First kali bila saya pergi, saya tengok dulu, tengok bekas, tengok apa lauk apa macam mana. Saya tengok ayam dalam bekas. Tengok, saya perhati satu-satu. Tengok ujung kepala sampai ujung kaki. Sebab dia ada belakang dalam tu. Tengok, kat tengkok dia berlubang. Mana ayam cucu. Tengok, ni tak sembelih ni. Macam mana ni? Panggil tokey dia, bapak Muslim tak? Ya, 100% Muslim. Oh, silap. Okey, bapak cuba lihat ayam ini. Ya, ngapain? Ini macam sinetron ya kan? Indonesia. Ngapain? Ni kata. Bapak tengok. Ayam ini tak sembelih pak. Berlubang, ayam cucuk. Macam nak mau makan? Macam nak makan? Dia tengok. Oh, enggak apa-apa. Usah dimakan tengkoknya, makan pahanya. Apa kita nak kata tuan? Kan? Orang Islam. Tapi Islam yang jahil. Tak haru kan tuan? Yalah, kalau kita makan juga, kita tak sengaja, tak apalah, tak berdosa. Tapi sedikit sebanyak benda kotor masuk dalam tubuh badan kita, tetap menjadi kotor. Walaupun tak berdosa, kita tak tahu. Kita sangka baik dengan tak tahu. Kita tak cek. Tapi tak berdosa, kita tak tahu. Tetapi sikit sebanyak benda yang kotor masuk dalam tubuh badan, dia akan jadi kotor. Dan kita risau jenis benda kotor, tuan-tuan, dia daya penarik kepada syaitan. Sebab apa? Kata Nabi, inna syaitan yajri fi bani adam majrad dam. Syaitan ni dia boleh mengalir tubuh badan manusia melalui saluran darah. Syaitan. Makanan kita menjadi darah. Betul? Hak kita makan tu jadi darah kan? Nasi kita makan jadi darah. Jadi darah. Jadi kalau darah itu daripada sesuatu yang terhasil daripada yang tidak halal, jadi dia seumpama magnet, perak bagi ke syaitan. Sebab tu kadang susah kita nak mengapai doa 40 kali ulang pun tak boleh. Kan? Dia jadi macam mana satu macam tu. Duduk dalam kuliah lama sikit tak boleh, lenguh je. Duduk tempat lain tak apa. Kau tengok bola tak lenguh 2 jam tak bergerak tak apa. Duduk majlis ilmu sat je. Duduk main pinggang lah. Allah. Ya, nak ceramah hambul lebih kurang lah apa, lama-lama sangat. Adalah hati tu kan. Jadi makna dia tak selesa. Pasal apa? Kita cek tengok. Pasal apa punca dia? Kadang-kadang punca dia makanan. Punca dia makanan. Sebab tu sunnahnya kulu mimma fil ardi halalan tayyiban, itu sunnah. Makan yang halal dan baik. Bukan nanti makan kurma. Hari ni orang makan sunnah kurma ya. Dah.
Benda halal semua sunnah kan? Benda yang halal, benda yang baik sunnah. Jadi makna kena faham sunnah Nabi itu dengan betul. Barulah kenal. Kalau tidak memang problem lah ya. Baik, anda ada soalan nak masuk? Saya terima soalan dulu bagi dijanjikan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutakhir ini seiring dengan perkembangan teknologi, pelbagai isu debat antara golongan habaib, tarikat, salafi dan juga tak terlepas yang dicop sebagai wahabi dalam memperkatakan soal sunnah yang tiada dalil sahih dan sebagainya, termasuk majlis maulid yang kita raih. Ni pun masuk tak ada dalil juga. Tuan-tuan, dia penyelesaian tak mana kan? Penyelesaian dia mengaji je. Orang hadap bergaduh sebenarnya tak mengaji. Orang hadap bergaduh ni orang yang tak mengaji, tuan-tuan. Saya teringat ada seorang kawan saya, dia mengajar. Ada seorang ni dia tengah semangat nak belajar kan, dia belajar Quran lah, belajar Quran. Dia kawan saya tolong ajar. Dia pandai sikit Quran. Dia semayang kat belakang tu imam tu, siap bagi tahu orang lagi tu imam tu baca tak betul. Saya dia mufaraqah, sebab dia baca tak betul, Fatihah dia tak kena. Kan? Jadi saya tanya kawan saya tu, dia ni hebat sangat nampak ni, dia belajar dengan hang kan? Dia belajar advance lah ke? Tak ada, dia kata baru Iqra' 5. Baru Iqra' 5. Tapi dia punya semangat tu maknanya macam tok guru dah. Ni masalah kita. Begitu juga orang manusia hak jenis menyalahkan orang ni, dia seorang yang betul. Kalau kita cek balik kan mengaji apa pun, mengaji tak mana? WhatsApp, YouTube. Itu hak yang mengajinya. Itu bukan mengaji, tuan-tuan. WhatsApp ni berasap. WhatsApp ni banyak berita palsu sampai kat kita. WhatsApp ni banyak berita palsu. Hadis-hadis yang tak sahih. Kan? Saya tak tahulah manusia ni dia fikir kat mana, saya tak tahu. Dulu pernah ada orang jual Khatamun Nubuwah. Tuan-tuan tahu Khatamun Nubuwah? Khatamun Nubuwah yang asalnya duduk belakang Nabi ni, terbelikat Nabi. Hak sama Al-Farisi nak tengok tu. Dia macam bulu-bulu macam tu lah. Hadis Nabi banyak hadis, kalau tengok Syama'il sebutlah. Tak, depa jual ni bukan hak tu. Dia kata Khatamun Nubuwah duduk belakang Nabi ni ditulis Muhammad Rasulullah. Makna belakang Nabi tulis Muhammad Rasulullah. Tak, dia kata ni hadis daripada Al-Hakim At-Tirmizi, menyatakan sesiapa yang menggantung Khatamun Nubuwah ini, bentuk tu lah Muhammad Rasulullah Al-Mansur. Tulis tu lah, dia buat ada macam 3 segi 4 segi tau. Pernah tengok tak? Pernah tengok tak? Takkan saya seorang yang tengok kan? Siapa digantung, buat frame gantung kat rumah tu nescaya tidak terbakar. Kau nak keluar rumah, tengok dia dulu, tengok dia saja, maka kita perjalanan kita selamat. Saya nampak ni pelik ni kan? Bila kita cek dia sebenarnya, bila orang bila sebut Hakim Tirmizi ni, orang ingat Sunan Tirmizi tu. Bukan. Orang yang berbeza. Yang At-Tirmizi itu Abu Isa At-Tirmizi. Nampak? Dia bukan hadis Nabi. Maka dengan sebab itu bila tengok rupanya ulasan ulama dah, Ibn Hajar Al-Asqalani dia kata hadis ni mungkar. Hadis ni buat tu palsu, tuan-tuan. Sebab kalau tengok makna pun tak apa kena dah. Yang pertama, Khatamun Nubuwah bukan macam tu satu. Bukan ada tulis-tulis belakang Nabi, tak ada. Dah tak kenal dah satu. Yang kedua, cara pula tu. Tengok dia je, selamat. Ni apa? Macam ada azimat macam tu kan. Saya masuk dalam blog saya. Kalau tuan-tuan nak tengok, tuan-tuan tengok orang yang komen, tuan-tuan tahulah macam mana pemikiran manusia. Dalam tu banyak orang komen. Kan? Kita masuk secara ilmiah. Masuk secara ilmiah. Tapi manusia ni, saya tak tahu pandangan mereka berbeza. Pandangan manusia ni. Ilmiah macam mana pun dia dah set minda dah. Aku tak mau terima hak ni. Aku nak hak kot ni. Kan? So dia takwil sendiri dia je. Tak payah buat apa. Taklah minda. Macam pernah satu kes dulu, saya ingat lagi. Saya buat artikel tentang anjing menurut perspektif Islam. Kan? Kita bawa hadis Nabi ni. Hadis Nabi, hadis sahih. Malaikat tak masuk rumah yang ada anjing. Al-kalb wa surah kan. Patung dan anjing. Itu hadis sahih. Cuma ulama bagi pandangan malaikat apa tak masuk. Hadis kata malaikat tak masuk. Malaikat apa tak masuk, ulama bincang.
Yang tak masuk Jibril tak masuk, malaikat rahmat tak masuk. Yang masuk malaikat maut masuk. Itu jangan risau. Kan malaikat maut dia memang masuk ya. Tu selalu tak mana pun dia masuk. Tapi ada orang yang respon. Artikel kan. Orang ni belah anjing. Dia belah anjing. Kan dia tak setuju dengan artikel tersebut. Dia kata Tuan kata malaikat tak masuk. Kalau malaikat nak masuk ikut suka dia masuk tak masuk. Dia fikir otak dia. Saya kata Nabi yang sebut. Benda ni hadis sahih. Nabi kata tak masuk. Maka tak masuk lah, takkan Nabi berbohong. Dia kata malaikat ikut suka dia. Kan? Tak kira lah siapa kata apa, kalau dia masuk dia masuk. Tak masuk ya. Apa kita nak kata orang macam ni? Bagi saya biar pihang lah. Maknanya dia daripada awal lagi dia tak mau dah. Dia cuma mencari alasan. Itu yang berlaku tuan. Sebab tu ada bergaduh baik pelabelan kawan ni macam ni. Ini atas masalah ilmu. Ini masalah. Oh, sambut maulid boleh ke tak boleh? Tuan-tuan, sambutan ni, sambut ni adat je. Itu dah adat. Sambut. Macam kita sambut raya, adat ya. Raya syarak 1 Syawal ya. Kalau Idul Fitri tu 1 Syawal ya. Sebab tu malam tu kita takbir raya. Ada upacara agama lah takbir kan. Takbir semangat malam raya kan. Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau Arab dia takbir memang semangat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu punya Arab. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Itu Arab. Dia tak ada lagu, tapi dia semangat. Orang Melayu memang sentimental. Orang sentimental. Mudah menangis. Sebab apa? Dendang perantau. Allahu akbar. Allah menangis. Sebab apa? Balik rumah mak mentua. Itu menangis. Kan? Sedih apa tahu. Kan? Sedih sungguh. Kita malam tu kita takbir raya. Pagi esok mandi sunat raya, pergi solat raya. Itu yang syaratnya. Yang kita sambut sebulan tu apa? Sambut raya sebulan adat kita aja. Adat. Ya? Melajak 2 bulan dengan raya haji terus sambut. Yang sambutan tu. Itu kita kata adat kita aja. Kalaulah itu syarat tiap hari kita takbir raya, tiap hari dah, takbir raya sejak kat tu je. Hal lain nak sambutan tu sambutan adat aja. Tapi salahlah sambutan adat ni, tak ada apa. Al-aslu fil adat al-ibahah. Asal dalam perkara adat itu harus. Tengok kalau kita sambut dengan benda mungkar haram. Sambut raya, jom buat parti arak sempena raya. Oh, haram tuan-tuan. Sebab apa? Sebab melakukan benda mungkar. Tapi kalau kita pergi sambut raya apa? Jom kita pergi ziarah kawan kita. Bagus pergi ziarah ni. Bagus, tak ada masalah. Sebab waktu lain segan nak pergi, waktu raya ni tak segan kata, musim raya. Sedangkan raya dah habis dah. Tak, raya kita sebulan dia kata. Itu adat kita lah. Jadi begitu juga sambutan Maulid. Adat ya tuan. Bergantung kita sambut tu, kita nak ingat Nabi. Kalau kita sambut cara baik, dapat pahala. Kalau kita sambut cara mungkar, haram. Itu je. Tak, dia kata, Ustaz, Maulid ni asalnya Syiah yang buat. Kalau kita buat, kita ikut Syiah. Saya nak tanya tuan, saya nak beritahu tuan. Kerajaan Fatimiyah, dia kata, okey. Kerajaan Fatimiyah juga, Syiah tu juga menubuhkan Universiti Azhar. Jadi hari ni siapa Universiti Azhar semua ikut Syiah. Gitu maksudnya. Kan? Macam dulu orang 10 Muharram buat Asyura kan, buat Asyura. Buat orang tak buat Asyura lah. Buat Asyura. Dia kata tak boleh sebab yang buat Asyura ni Syiah. Kalau kita buat, kita tiru Syiah. Baik. Hak kita buat pizza, kita makan pizza siapa buat? Pizza. Spaghetti. Orang tua-tua lu makan spaghetti tak? Tok Wan kita, Tok Nenek kita panggil, "Cu, Wan teringin nak makan spaghetti." Ada tak? Tak ada, dia tak kenal pun. Dia main daripada mana? Daripada Itali. Dia Muslim ke tak? Itali. Jadi persoalannya bukan siapa buat, tengok benda tu halal ke tidak. Itu aja. Hak kita nak buat tu halal ke tidak. Tak kira hang pizza ke, hang spaghetti ke, hang buat Asyura, apa. Mailah roti john ke? Melayu ke roti john? Melayu Johan. Ni John. Mereka mana? Tak boleh makan roti john sebab nama orang putih. Tuan-tuan. So kena faham konsep dia.
Sebab tu saya rasa hak duk bergaduh tadi ni sebab itulah, sebab masalah ilmu. Nak gaduh apa? Dia bukan benda ada ni terpulang, nak buat tak buat, buat tak apa tak buat, tak usah bergaduh. Tak ada masalah. Tak apa. Daya orang nak bergaduh ni pun kadang-kadang benda-benda khilafiah je. Benda khilafiah, bukan benda yang qat'i pun. Jadi maknanya penyelesaiannya adalah balik kepada ilmu. Itu yang sepatutnya. Ustaz, bolehkah akikah disekalikan dengan korban kambing? Dan bolehkah perternak kambing sekalikan zakat ternakan dengan korban? Sekalikan zakat ternakan dengan korban. Macam mana tak faham? Zakat, korban-korban. Kan? Mana boleh zakat apa sekalian korban? Dia tak kena-mengena. Cuma akikah dengan korban ni boleh sekali ke tak? Ini ada dua pandangan ulama, berbeza. Sebab pertama dalil tak ada, jadi ijtihad ulama. Ada yang kata tak boleh. Ada dua tujuan berbeza. Akikah, korban. Ada pandangan ulama dia kata boleh. Sebab apa? Sebab dari sudut elemen-elemen akikah dan elemen korban sama. Dari sudut haiwannya sama, umurnya sama. Kan? Jadi maknanya dari sudut tu boleh dicampur. Tapi kita nak keluar daripada khilaf, al-khuruj al-khilaf mustahab, keluar daripada khilaf itu lebih baik. Jadi maknanya kalau boleh tak sekalikan, kita tak sekalilah. Kita tak payahlah sekalikan. Kita kalau korbanlah, kalau kekahlah. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Ustaz, semoga Ustaz sihat selalu. Alhamdulillah. Amin. Pak ni pun tak sihat ni. Mudah-mudahan, alhamdulillah. Pertama, soalan saya, waktu mustajab tahajud, kalau solat tahajud 5 minit 10 minit sebelum waktu subuh, adakah dikira juga? Baik, waktu tahajud ni tuan-tuan memang panjang waktu dia sampai sebelum subuh, tetapi dia ada waktu prime. Macam kita TV kalau dia ada prime time dia, kan? Waktu utama dia bila kata Nabi? 2/3 malam. 2/3 malam, pukul 4, 4:30. Itulah. Itu yang waktu kemuncak dia. Walaupun waktu mana pun boleh tahajud ni, kita bangun lepas kita tidur, jaga-jaga pukul 12. Tidur awal lagi. Lepas isyak tidur lah, jaga pukul 12. Buat tahajud boleh tak? Boleh. Kan? Sebab tahajud itu sendiri maksud dia meninggalkan tempat tidur. Waktu malam. Meninggalkan tempat tidur waktu malam. Jadi kita pun tahajud. Boleh. Tetapi dia bukan prime time dia lagi. Prime time dia ialah tadi waktu 2/3 malam. Tapi kalau kita tak bangun tak apa, kita bangun sebelum subuh pun boleh. Jangan buat, jangan tak buat langsung. Ini buat, insya-Allah dapat juga pahala. Kan? Aurat wanita tang muka, adakah tudung perlu dilebihkan sedikit di bahagian pipi? Pipi. Ni pipi ni. Pipi tak masuk aurat tuan-tuan. Ni hak kita ambil wuduk ni, kita sapu basuh dah kan? Kita basuh dah, itu tak masuk aurat. Jadi tak perlu lebih. Nak lebih aku suka lah, tapi tak perlulah. Saya teringat bila sebut begitu, teringat balik umrah, ramai tak semayang tuan-tuan atas kereta terbang. Alasan dia apa? Alasan dia semayang lima waktu. Tu saja. Saya tanya pasal apa solat lima waktu? Pasal payah nak ambil wudu. Lagi mudarat. Kalau pergi bila air, ambil air mudarat. Pasal apa tak ambil cara yang tak mudarat? Tak tahu. Pasal apa tak tahu? Kena mengaji ya. Ini kata mengaji. Ambil cara yang tak mudarat. Macam mana? Saya ni nak pergi beli air pun tak berani. Kalau duduk kereta terbang, bubuh seat belt tu sampai bila duduk tang tu. Nak bergerak tak apa tak. Makan ya. Lepas tu duduk tang tu. Tak apa. Ambil sembahyang tang tu. Kau susah. Ambil yang wajib saja. Nampak? Yang wajib saja. Apa yang wajib saja? Rukun wuduk ada berapa tuan-tuan? Takkan tak tahu. Rukun wuduk ada berapa? Ada berapa? 4 ke 5? Rukun wuduk 4 ke 5? 4 ke 5? 4 ke 5? 4 ke 5? Dia confused dah. Balik back to basic ni. Balik kepada basic ni. 4 ke 5? 4.
Salah. 6. 4 salah, 5 salah. 6, tuan-tuan. Rukun wudu. Yang 4 tu basah. Kena ayak. Orang panggil 4 basah 2 kering. Itu senang nak faham. 4 basah 2 kering. 4 yang kena ayak, 2 tak kena ayak. Yang kena ayak apa? Muka, tangan sampai ke siku, kepala dan juga kaki. Itu yang kena ayak. Yang tak kena ayak, mula dengan tutup, niat dan tertib. Kan? Itu rukun wudu. Baik. Jadi makna kalau dalam keadaan macam tu, kita tahu yang mana wajib mana sunat. Kita ambil yang wajib sudah. Tak perlu ambil wuduk dah atas, duduk atas ketebang, duduk atas kursi tu ambil kumuk. Nak buang ke mana? Nak buang kawan? Jangan. Tak payah kumur-kumur apa. Ambil yang wajib saja. Ambil yang wajib. Contohnya kita basuh muka. Muka wajib. Jadi kita ambil sikit ayat. Ini contoh. Ambil ayat ni. Nampak dah ayat ni? Nampak tak? Nampak? Bohong. Tak nampak Mana nampak? Mana tak nampak sikit sangat ni. Kan? Pantang tanya nampak belakang. Okey. Kita duduk tempat duduk kita ya. Bismillah. Kita pun niat masa mula-mula air kena di muka kita. Kita basuh muka kita. Air nampak mengalir tu. Basah kan? Walaupun sikit air tu nampak mengalir tu. Mengalir. Jangan kita angkat tangan. Jangan kita angkat tangan. Kita sapu seluruh muka kita. Yang dinamakan muka. Okey? Basahlah sikit dan jangan janggut sikit basuh kan? Sampai habis. Habis dah muka. Satu cukup lah. Sekali sudah. Banyak kali. Ambil yang wajib. Yang wajib. Bab dia atas terbang ni. Payah nak pergi mana kan? Tak boleh ambil ayat water boleh ambil. Panggil steward tu, stewardess, water please. Atas kata macam putih. Kan? Tak cakap Melayu. Water please. Dia tak. Kan? Ayat tu lah. Habis dah satu. Tangan pula. Okey? Tuan-tuan. Bukan susah. Ni contoh, saya ambil contoh. Itu kata-kata ilmu ni. Okey, nampak dah ayat? Baru tak nampak tadi nampak tak? Yang tak nampak kan? Okey, nampak? Kita sapu, kita daripada apa siku ni sampailah jari-jari kita, kita menyelati dan sebagainya. Bagi rata semua sekali. Kan? Bagi rata. Habis belah kanan. Buat belah kiri yang sama juga tadi. Kan? Kepala ni senang je, cuek sikit ya kan? Mazhab Syafi'i. Kaki ni agak complicated lah. Walaupun nak buat boleh je buat semua sekali. Ada satu cara lebih mudah. Kita pakai khuf. Tak ada khuf. Ngaji fiqh ada mashu alal khufain. Menyapu atas khuf. Menutupi buku lali. Sebelum kita pakai dia, kita ambil wuduk. Bila kita pakai dia, batal wuduk, kita tak perlu tanggalkan khuf. Sampai kat kaki kita buat macam mana tuan-tuan? Ambil ayat, sapu atas tu sikit. Ni kaki kita ni tapak ni atas kan, sapu. Itu je. Belah kanan sekali, belah kiri sekali. Dah sah. Sikit ni ayat. Wuduk kita sempurna. Salat kita pun sempurna. Tak perlu qada apa dah. Tu nak hormat waktu mai kat mana lagi dah. Tak kena mana. Contoh bayang, balik umrah elok dah, tapi tak sembahyang. Haru. Ya. Punca dah, mungkin kerana ilmu dan sebagainya. Sedangkan no excuse. Solat ni bukan satu benda yang kita boleh excuse macam tu. Jadi maknanya tentu kena faham konsep dia, kena reti. Baik. Yang ketiga adalah mendengar ceramah di TV dan radio itu dikira mencari ilmu. Ya, di TV dan radio juga masuk cari ilmu, tapi dia bukan majlis ilmu. Majlis ni macam ni. Kita duduk. Sebab TV ni dia duduk tang lain. Kita dapat informasi, dapat informasi. Tapi kita kena duduk juga majlis. Sebab malaikat duduk dalam majlis ilmu. Malaikat duduk. Ada sudah malaikat ni tukang tahu hati orang mana majlis ilmu, dia akan duduk. Tapi dia tak tengok TV sekali yang kita. Malaikat ni tak tengok TV ya. Duduk sekali dalam majlis-majlis ilmu. Kan itu sabit dengan hadis Nabi SAW. Jadi itu sebagai tambahan. Haklah radio, hak TV itu tambahan. Tapi hak utamanya kita kena datang juga berguru. Kena datang.
Baik. Ustaz, saya ada bagi tahu sahabat saya yang saya ada nombor ustaz. Jadi dia ada masalah, dia suruh saya tanyakan pada ustaz. Ni orang sini ke orang luar ni? Ha? Macam ni, adakah si suami akan dapat juga dosa jika isteri tidak solat? Sedangkan si suami sudah berkali-kali menyuruh si isteri tadi solat. Dan sahabat saya, apa perlu dia buat jika masih berterusan? Maksudnya isteri dia tadi masih tidak solat. Baik, ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki pemimpin kepada wanita. Dan menjadi tanggungjawab kepada suami untuk dia mendidik isteri dia. Selama mana dia mendidik, insya-Allah dia mendapat kebaikan, dia tidak berdosa. Maknanya dia kena paksa. Dia boleh paksa sebab itu buah tanggungjawab. Macam kita paksa anak kita, boleh paksa. Tapi kalau dia kata dia solat dah, ditipu kita, kan? Kita tak tahu benda tu, maka dia berdosa, kita tak berdosa. Dia macam kaedah kita mendidik anak juga. Sama, kita didik anak. Kadang orang kata anak buat dosa, kita dapat dosa. Tak. Dia bukan semudah itu. Anak buat dosa, anak lah berdosa. Pasal bapak nak berdosa pula? Tak berdosa. Cuma bapak berdosa sekiranya dia tidak mendidik anak dia. Bila tak didik anak dia, menyebabkan anak dia buat dosa. Dia dapat dosa. Dia dapat dosa tu sebab apa? Sebab dia tidak melaksanakan tanggungjawab mendidik tadi. Tapi dia didik comel dah. Main budak tu besar, tanpa pengetahuan dia, jadi haru. Dia tak berdosa. Dia tak berdosa. Tapi masalah bila kita tak laksanakan tanggungjawab, itu yang masalah. Salam, ada pendapat mengatakan majlis maulid tak ada dalil yang sahih, dan jika tiada dalil yang boleh disandar pada Nabi, lebih baik kita tinggalkan. Contoh tahlil, lebih baik tak dilakukan kerana doa bacaan orang lain tak sampai pada si mati, dan dikotori orang berpendapat orang yang kaya dapat buat majlis tahlil, capok makan, dapat banyak kali sebab mampu, sedangkan si miskin tak dapat buat. Baik. Kata-kata ini juga menunjukkan bahawa tak mengaji. Kita tengok, kita tahu lah. Pandangan ni memang ada dalam masyarakat. Memang ada. Tapi kita tahu pandangan yang dikemukakan di makna orang tu tak mengaji. Okey. Contohnya, orang kata tahlil, tak ada dalil. Siapa kata? Siapa kata tahlil tak ada dalil? Mana ada dia kata? Sebab dia melihat dalil itu hanya pada Quran, hanya pada hadis. Sedangkan dalam fiqh ini, dia ada Quran, ada hadis, ada ijma', ada qiyas. Baik, saya nak beritahu tahlil. Apa itu tahlil? La ilaha illallah. Hak kita amalkan tahlil mana? Yang kita amalkan dalam masyarakat kita mula-mula kita baca qul huwallah kan? Qul huwallah. Lepas tu di utara dia panggil qul hu. Jom pergi baca qul hu. Tu tahu lah tu. Tahlil lah tu qul hu. Sebab dia mula qul huwallah. Baca qul huwallah, kemudian surah Al-Falaq, kemudian surah An-Nas, awal surah Baqarah, ayat kursi, akhir surah Baqarah. Last sekali baru la ilaha illallah. Baik, ini ni susunan ni apa dia? Ayat Quran lah. Ayat Quran. Ayat Quran kita baca, kita niat pada si mati. Baik, tuan-tuan. Sampai tak pahala bacaan Quran pada si mati? Itu persoalan dia. Jadi persoalan tahlil ni boleh dikaitkan sampai tak pahala bacaan Al-Quran orang hidup dihadiahkan kepada si mati. Tuan-tuan. Para ulama berbeza pandangan. Al-Imam Syafi'i menyatakan tidak sampai pahala. Sebab tak dalil tadi. Wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Bagi manusia apa yang dia lakukan saja, diusahakan. So macam ini tak. Al-Imam Nawawi, ulama dalam mazhab Syafi'i menyatakan sampai. Jumhur ulama daripada mazhab Hambali, Hanafi, Maliki menyatakan sampai. Menggunakan dalil qiyas. Sebab apa? Ada dalil lain yang kata sampai. Dalil puasa, sedekah, doa, haji, semua benda-benda ini perkara yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baca Quran juga perkara mendekatkan diri kepada Allah Taala. Bertemu ilah dekat situ. Maka jumhurul ulama menyatakan pahalanya sampai. Jumhur ulama sampai. Ini sebab kata tadi, awak jumhur ulama tu majoriti ulama kata sampai. Jadi apakah kita kata apa ni majoriti ulama tak pakai dalil? Amboi,
Kita hebat lagi umurnya. Kan? Apa ni ta'ti? Orang kata bahasa kasar, ta'ti bahasa. Tak faham. Siapa kita? Nampak? Kalau kita tak nak baca, tak ada masalah. Kita nak pakai masalah ni, kita pegang mazhab Syafi'i. Okey, tak masalah. Kan? Tapi hairannya masalah ni yang pegang mazhab Syafi'i. Masalah ni tak pegang mazhab Syafi'i. Kan? Bukan mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i. Sebab mazhab ni dia bukan Imam Syafi'i saja, Imam Nawawi pun mazhab Syafi'i juga. Kan? Jadi tuan-tuan, maka dengan sebab itu, saya nampak bahawa kedangkalan ilmu. Sebenarnya, dia benda khilafiah. Siapa nak baca, silakan. Siapa tak baca, silakan. Oh, dekat dengan orang kaya pula. Kalau orang kaya upah, benda tu tak ada pahala sebab tak ada ikhlas. Dia syarat dia keikhlasan. Syarat dia keikhlasan. Orang yang baca Quran sampai niat pahala tu, dia mesti ikhlas syarat dia. Tapi kalau tak ikhlas, hak tu ikhlas tak ikhlas tu siapa tahu? Bolehlah ke ramai-ramai datang ni, hak main baca ni, saya nampak semua tak ikhlas belakang ni. Boleh kata gitu? Kita tak tahu. Mungkin ada 4-5 orang ikhlas mungkin. Hak lah ramai tak ikhlas, mungkin ada yang nak main makan saja. Tu memang tak ikhlas lah. Kan? Sebab tu ulama larang bagi upah. Kalau upah ni nampak sangat macam ambil upah, orang kaya bagi upah suruh baca. Itu memanglah sebab menandakan dia tak ikhlas. Sebab syarat dia ikhlas. Tetapi kita tak boleh menafikan bahawa sampainya pahala mengikut jumhur ulama. Sebab itu kalau kita buka kitab Al-Fiqh Islami wa Adillatu oleh Syekh Dr. Wahab Zuhaili, ketika membicarakan ziarah kubur, dia bawa pandangan mazhab, 4 mazhab. Apa benda yang kita kena buat atau yang sunat kita buat? Dia kata antaranya baca Quran. Hadiahkan kepada semati. Kalau dia tak sampai, apakah dia akan bagi pandangan seumpama itu berdasar pandangan mazhab Hanafi, Hambali, Maliki dan sebagainya. Jadi muatkan dalam kitab Al-Fiqh Islami wa Adillatu. Jadi maknanya tuan-tuan, saya balik pada sebut tadi, makna orang yang menolaknya, dia tak faham. Tak salah kalau orang tak mau buat, sebab benda tu khilafiah. Buat tak apa, tak buat tak apa. Yang penting kamu berlapang dada. Orang buat berlapang dada, orang tak buat berlapang dada. Selesai masalah. Tetapi bila mana ilmu tak cukup, tapi dia punya semangat lebih, macam Iqra' 5 tadi lah. Iqra' 5. Dia tak faham keseluruhan hukum. Macam orang yang buta, macam pepatah kata orang buta, dia pegang ekor gajah. Wih, gajah lagu ni. Wih, gajah awaknya. Dia tak nampak. Dia tak tahu hakikat gajah sebenarnya. Dia hanya baru pegang ekor baru. Dia baru pegang ekor, dia kata itulah gajah. Akhirnya dia menganggap gajah itu kurus panjang. Macam ular. Kan? Jadi maka dengan sebab itu, hak jadi masalah sekarang ni adalah kedangkalan ilmu. Itu masalah. Itu dia bergaduh jadi apa semua. Kan majlis maulid tak dalil. Saya sebut tadi majlis maulid. Kan? Saya sebut tadi. Benda adat dalil apa? Benda adat. Benda sambutan ni adatnya. Adat ni dilihat. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Harus. Tetapi tengok. Ada unsur mungkar tak? Ada unsur mungkar haram. Kalau ada unsur baik, contohnya, orang kita buat ceramah agama. Ceramah agama ni sunnah tak? Sunnah. Buat forum. Forum sunnah tak? Sunnah. Oh, buat perarakan. Perarakan harus. Perarakan harus. Tengok perarakan tu ada apa? Kalau perarakan itu maksiat, campur laki perempuan kiri kanan kiri, tu jadi haram lah. Tapi perarakan tu tak ada apa, selawat ke atau apa-apa saja, tak ada masalah. Benar tu. Jadi maknanya yang ni kena betul-betul faham. Sebab tu saya kata, banyak orang hari ni yang jadi cacar merebah ni sebab dia mengaji kat mana? WhatsApp. Ilmu dia dekat YouTube dengan WhatsApp saja. Itu masalah. Macam-macam yang sampai. Dan dia pun tak tahu mana betul mana tidak. Sebab tu kena buka kitab, tuan-tuan. Duduk dalam kuliah kena buka kitab, kita baca kitab, waktu itu kita akan nampak satu kebenaran. Dan dia akan mengajar kita lebih berlapang dada. Mengajar kita lebih berlapang dada. Hatta tuan-tuan, kadang-kadang yang ada dalil tu pun khilaf lagi. Tak sekadar tak ada dalil, yang ada dalil itu pun khilaf lagi. Sebagai contoh, pada zaman Nabi pun berlaku. Selepas peperangan Khandaq, Nabi dan sahabat nak perang dengan Yahudi Bani Quraizah. Nabi pesan kat sahabat, Nabi kata, la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraizah. Jangan salah seorang kamu salat asar kecuali di perkampungan Bani Quraizah. Maka sahabat pergi. Sampai tengah jalan masuk waktu asar. Bila masuk waktu asar, sebagian sahabat kata, dia masuk waktu asar, jangan kita semayang. Sebagian kata, tak dengar kan Nabi kata apa tadi? Jangan solat asar kecuali di perkampungan Bani Quraizah.
Sebagian sahabat kata, tak, betul lah Nabi sebut lagu tu, tapi Nabi nak suruh kita cepat. Lepas tu Nabi sebut macam tu. Tapi sekarang dah masuk waktu, takkan kita nak tunggu? Kan solat awal waktu tu keutamaan. Sahabat lain kata, tak, Nabi kata lagu tu, kami tak nak takwil apa. Maka berlaku dua puak. Satu yang takwil, satu yang tak takwil. Satu terus berjalan solat di sana, satu yang solat di tengah jalan. Tuan-tuan, bila sampai berita ni kat Nabi SAW, Nabi terima yang mana? A ke B? Nabi terima dua-dua, Nabi terima. Nabi tak terima kalau tak solat. Ni solat juga. Cara mereka faham, itu sahabat sendiri, tuan-tuan. Apatah lagi zaman berzaman. Maka dengan sebab itu, perbezaan pandangan itu benda biasa. Dalam benda-benda fiqh terutamanya. Benda khilafiyah. Sebab tu kita nak buat macam mana? Kita kena berlapang dada. Itu. Apakah dengan pemakaian niqab menunjukkan tahap keimanan seorang muslimah? Sebab ramai muslimah beranggapan demikian. Pakai niqab, iman dia makin tinggi. Iman makin tinggi ni, tuan-tuan. Dia pakai niqab tu baguslah. Sebab dia sunat. Mazhab Syafi'i dia kata sunat. Buat benda sunat. Tapi adakah semata-mata pakai terus iman tinggi? Tak, itu bergantung pada diri dia. Ada orang dia pakai nak tunjuk orang. Pakai mata dia bercelok. Orang tengok lak tengok mata ya. Ini tabarus juga. Ada fashion tu juga. Kadang-kadang dia pakai itu sebab apa? Ikut fashion. Ada juga. Yang pentingnya bagus, bagi saya bagus. Tetapi nak tahu iman tak iman, tengok kepada akhlaknya lah. Tengok pada akhlaknya. Ataupun dia tahulah macam mana peningkatan diri dia apa semua. Membantu ke arah kebaikan. Kan? Macam kita pakai kopiah juga. Kopiah elok lah. Elok lagi kopiah. Tapi hari ni pakai kopiah banduan. Masuk mahkamah. Kan? Jadi nampak jadi mana satu. Jadi benda tak pasti. Benda tu nampak luaran macam okey. Tetapi hakikat sebenarnya bergantung dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Ustaz, jadual kuliah ceramah Ustaz boleh dapati di mana ya? Ini bukan soalan, soalan ni tak masuk. Soalan ni tak masuk untuk dijawab. Ini ini waktu lain lah. Di mana di kawasan ni lah, kawasan mana? Bapa saya duduk hospital dan beg kencing sentiasa melekat di badan. Apa cara untuk berwuduk dan solat? Baik. Bapa berada di hospital. Pakai beg kencing tu kan. Macam mana nak buat? Dia ketika mana masuk waktu solat, dia perlu bersihkan beg tersebut. Bersihkan. Dia ambil wuduk. Dia solat. Ikut kemampuan dia. Masa tengah solat, keluar air kan? Dimaafkan, tak ada masalah. Dia sama dengan orang yang menyakit salasul baul, kencing tak lawas. Sama. Kan? Jadi, macam ni dia bawa beg. Begitu tak sama. Dia bersihkan. Lepas tu dia bersihkan, dia ambil wuduk. Dia solat, tiba-tiba keluar. Itu dimaafkan sebab dia tidak ada kemampuan untuk menghalang. Macam juga wanita yang istihadah, darah kan, maka dimaafkan, tak ada masalah. Jadi yang penting solat itu mesti ditunaikan. Kita tak boleh bagi alasan tak boleh, tak apa, aku tak solat pun tak apa. Dah. Solat wajib dilaksanakan. Kok mana pun solat adalah kewajipan yang tak dapat ditinggalkan. Kewajipan yang paling utama dalam kehidupan kita. Bahkan itu sunnah Nabi SAW tentang yang paling utama. Maka dengan sebab tu, bila kita nak faham ni, kita bukan sambut nak ingat Nabi ni, ingat kelahiran Nabi saja. Tak. Tapi kita nak ingat sesuatu yang lebih besar daripada itu. Bagaimana akhlak Nabi, bagaimana contoh Nabi, bagaimana yang disebut dalam Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang terbaik. Contoh teladan. Jadi nak ambil contoh betul-betul daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak boleh ambil contoh melainkan dengan kita mengaji. Dan saya sebut berulang kali, medium teknologi pada hari ini dia informasi saja. Mungkin betul, mungkin tidak. Jadi jangan kita pegang-pegang terus. Banyak hari ni kadang-kadang cerita-cerita yang dimuatkan dalam WhatsApp, banyak yang tak betul. Kita pernah dengar cerita. Ni orang nak cerita ramai. Cerita pasal zaman Nabi lah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar satu hari dia berjumpa dengan anak dia, Aisyah. Aisyah kan isteri Nabi kan.
lepas kewafatan Nabi. Maka dia pun tanya Aisyah, apa lagi sunnah Nabi yang ayah tak buat? Sebab ayah kalau dia nak buat semua sunnah Nabi. Benda apa yang Nabi pernah buat masa hidup, ayah nak buat. Gitu. Aisyah pun kata, ayah buat belakang dah. Cuma satu lagi. Nabi dulu, Nabi akan kata ketika lalu di pasar di Madinah tu ada seorang Yahudi. Yahudi ni miskin, buta, pengemis, minta sedekah. Dia ni kita kutuk Nabi saja dia ni. Kan? Dia benci sungguh Nabi. Tapi Nabi bila lalu kat situ, Nabi akan ambil makanan, Nabi akan suap dia makan. Selalu Nabi suap dia makan. Itu ayah tak buat lagi lah. Sayyidina Abu Bakar pun dengar macam tu, nak menghidupkan sunnah Nabi, dia pun pergi. Pergi tengok-tengok, ada sungguh Yahudi tu. Maka dia pun ambil makanan, dia pun suap Yahudi tadi. Bila disuap, Yahudi pun tanya, siapa kamu? Maka Sayyidina Abu Bakar kata, orang yang selalu suap kamu lah. Dia kata, dah, aku dapat rasa kelainannya. Sebelum ini orang yang suap aku itu aku rasa lain. Dia akan pastikan makanan itu lembut terlebih dahulu. Bila aku makan telan rasa lapang lega ya. Hang ni suap macam tu ya. Lain-lain. Mana nak sama Nabi dengan orang lain walaupun sahabat sendiri tak sama. Sayyidina Abu Bakar bila dengar macam tu, teringat dia Nabi, menangis dia. Lalu dia mengiyakan betul, sebenarnya aku bukanlah orang yang suap kamu sebelum ini. Orang yang suap kamu sebelum ini adalah Muhammad Rasulullah, yang kamu hina dia, yang kamu kutuk dia. Dia telah wafat. Aku ni pun, aku suap kamu ni pun sebab nak hidupkan sunnah dia. Kalau tidak, aku pun tak kelapak nak suap itu tambahan tu. Kan? Maknanya ni pasal nak hidup sunnah Nabi ni. Maka Yahudi itu terkejut dan dia bertanya berkali-kali, betulkah Muhammad yang aku kutuk dia itu dia suap aku makan? Akhlak dia sangat bagus itu. Maka Sayyidina Abu Bakar kata, ya, itulah yang kamu kutuk, itulah yang menyuapkan kamu makan. Akhirnya last kali Yahudi itu mengucap 2 kalimah syahadah masuk Islam. Kita dengar cerita ni? Dah dengar tak? Ini cerita palsu. Cerita palsu. Banyak dalam WhatsApp? Banyak. Tak ada sumber. Cerita ni memang tak ada sumber. Dan kalau kita teliti balik cerita ni, ada kecacatannya. Cerita ni mempunyai kecacatan. Cacat tak mana? Untuk analisis sikit. Bila kita baca sesuatu ni, kita kena ada pemikiran yang kritis. Kat mana dia punya? Pertama, riwayat memang tak ada. Riwayat tak ada. Tak tahu main kat mana. Ada cerita ni. Yang kedua, ada satu masalah kat cerita ni. Tuan-tuan nampak masalah kat mana? Nampak tak? Nampak tak? Tak nampak? Perempuan Yahudi. Saya tak sebut perempuan tadi. Dia tambah hak tu. Kat mana? Kat mana masalah? Jalan pergi basah. Nabi biasa pergi, biasa. Biasa pergi basah. Kat mana? Tak nampak Tuan-tuan, dalam cerita ini Sayyidina Abu Bakar seorang pembohong, penipu. Kita tak perasan. Siapa ya kamu? Aku orang yang suap kamu sebelum ni lah. Nipu tak? Nipu tak? Nipu terang-terangnya. Adakah Sayyidina Abu Bakar seorang penipu? Tidak, tuan-tuan. Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar bukan penipu. Tapi cerita ni seolah-olahnya boleh menipu. Hak menipu ni kita. Kan? Balik lambat, bini tanya, abang pergi mana? Tadi ada kuliah, berhenti lambat. Dia tak habaq, dia singgah tempat lain. Sekejap lagi bini dia tanya lagi macam-macam, tak mau kan. Jadi tuan-tuan, lepas tu abang tak pergi mana? Tak pergi mana Tak pergi mana apa? Dia singgah di kedai lama mana? Kan? Kedai tu pula kedai orang tamak jan pula. Lagilah tak boleh nak sebut. Tak boleh nak sebut, takut bini marah. Bohong. Sayyidina Abu Bakar tuan-tuan tak bohong. Sayyidina Abu Bakar tidak menipu, tapi dalam cerita ni Sayyidina Abu Bakar nipu. Halus nak nampak tak halus? Cerita. Kita buat cerita syok. Memang syok. Dengar cerita syok. Tetapi tak betul, dia tak betul. Ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala. Banyaklah kan yang perlu kita ambil pengetahuan, terutamanya supaya kita dapat mengenal pasti sesuatu yang betul, yang benar. Pandangan Ustaz tentang Saudi dan Iran dan kesan pada umat Islam dunia. Masalah Saudi dan Iran pandangan saya, tak tahu nak bagi pandangan apa. Sebab mereka putuskan hubungan diplomatik kan.
Dia dia memang bunga-bunga tu dah ada. Dia Saudi, masalah Saudinya, Iran memanglah Syiahnya kan. Memang menimbulkan banyak masalah lah. Walaupun kita nampak di peringkat dunia ni, nampak Iran nampak hebat. Iran nampak penolong umat Islam, tapi semua retorik saja. Retorik saja. Kan kalau kita kaji betul-betul, dia sebut kalau Iran, kita tak mau lihat peta Israel dalam muka bumi ni. Kan? Tapi apa-apa dia akan tolong apa? Dia tak tolong. Dia baik dengan golongan Yahudi, dengan Amerika dan sebagainya. Jadi maknanya kadang-kadang tengoklah tindakan tu tinggal politik ke apa ke, kan? Benda-benda yang kena tanya penganalisis lah. Penganalisis kalau disebut politik, kena tanya penganalisis politik. Dia melihat dari sudut, pelbagai sudut lah, kan? Tapi kita kok mana pun, kita dalam konteks diri kita, Syiah kita tak boleh pegang lah. Syiah, sebab Syiah ni dia terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Apatah lagi dia banyak benda khurafat. Tuan-tuan tahu pasal Syiah ni banyak mengagungkan Sayyidina Husain. Sedangkan cucu Nabi Sayyidina Husain seorang ke? Hasan bin mana Hasan? Sedangkan Sayyidina Hasan abang ke adik? Hasan abang, Husain adik kan? Tapi kalau tengok Syiah ni, ya Husain, ya Husain, ya Hasan tak timbul-timbul. Pasal apa? Tak pernah kita terfikir. Pernah terfikir tak? Pasal kita kata ya Hasan, ya Husain. Ya Husain aja. Hasan tenggelam. Sebab apa? Kalau kita kaji, rupanya Husain dia pernah kahwin dengan wanita Parsi. Sebenarnya Syiah ni dia berbangga dengan Parsinya, bukan bangga dengan keluarga Rasulullah dah. Bohongnya. Dia berbangga dengan Parsinya tu. Susah-galau Parsi tu. Dia berbangga yang tu. Yang membina tamadun satu ketika dulu kan, tamadun Majusi tu. Itu dia bangga dekat situ. Jadi maknanya itulah ya. Ada Syiah kat sini? Ni ada. Nah, tahu cakap ada Syiah banyak kan. Dia minat Syiah kan. Dia orang minat Syiah ni dua aja, sembahyang jamak tiap hari. Mudah, yang kedua boleh mutaah. Itu dia minat kan. Baik. Saya umumkan bahawa talian ditutup. Cakap kan. Jadi sekadar itulah sikit bincangan kita, dah 9 suku dah. Jadi sebelum saya mengakhiri, sebab kalau kita nak cerita bab Rasulullah ni panjang, ni kita tengok dalam kuliah lah. Datang dalam kuliah, buka kitab sirah Nabi, kitab hadis Nabi, kita akan banyak explore lah. Buka kitab Syama'il dan pelbagai lagi kitab yang kita boleh baca. Cuma sebelum mengakhiri, ada soalan tak? Nak tanya? Soalan lisan. Sebab soalan ni ditutup lah. Kita buka soalan lisan. Soalan direct, kalau nak tanya, silakan. Kalau ada. Ya. Ni cukup cepat. Hak baik pun boleh, hak jahat pun boleh. Sebab itu kita jangan menjadi orang yang suka share lagi mana kita tak tahu kesahihan dia. Sebab kita takut yang kita share tu benda yang tak betul, benda yang palsu. Dah kita tahu sahih, barulah kita share. Kalau kita tak tahu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang tahu kalau kamu tak tahu. Itu kaedah dia. Bila dapat dipastikan kesihan, barulah kita share. Jangan sampai-sampai share dah benda tak tahu ujung pangkai, tambah-tambah kau melibatkan Nabi waktu tu. Satu, takut masuk dalam pendustaan terhadap Nabi SAW. Jadi lagi kita takut. So kena hati-hatilah. Guna dengan cara yang baik. Wallahu a'lam. Ya. Bagaimana nak memilih ustaz atau supaya betul-betul ataupun baik. Caranya saya nampak ialah kita jangan belajar pada satu aliran saja, pada satu guru saja. Kita open sikit. Kita belajar, tambah sejam lagi ni. Kita belajar dengan kepelbagaian. Dan Allah bagi akal pada kita, Allah bagi kemampuan pada kita, kita boleh buat nilaian. Sebab kita tahu bahawa asas utama Quran dan sunnah Nabi SAW. Dan juga pandangan-pandangan ulama yang muktabar, yang berdasarkan kepada dalil yang sahih. Jadi kita sebagai Allah bagi akal, kemampuan, asalkan kita belajar.
Dan kita dapat compare sebenarnya. Kita tak akan fanatik, tak akan ta'assub. Kita tengok, oh, ni aliran macam ni, aliran macam ni, aliran macam ni. Jadi kita tahu. Kita nak pilih aliran yang mana. Tapi kalau kita hanya satu aliran saja, kita takut silap. Belah kali kesilapan itu akan berterusan. Dia akan mewujudkan ta'assub. Maka saya suka menasihatkan bahawa kita belajar ni kena ramai guru. Jangan seorang guru. Sebab seorang guru ni kalau dia betul, betul lah. Kalau dia menyeleweng, dengan kita menyeleweng. Tapi kalau kita ramai guru ni, kita dapat comparison. Pasal apa seorang ni kata lagu ni, 5 lagi kata macam ni? Pasal apa? Jadi di situ akan memberi kesedaran pada kita nak buat research sikit. Kajian sikit. Kita akan lebih mencari lagi. Sebab apa ada perbezaan kat sini? Contohnya. Kita akan dapat kebesaran betul lah. Itu mana dia. Allah bagi akal, bagi kemampuan ni, kita nak kena. Itu orang dulu kata mengaji tu. Mengaji ni mana kaji. Ruwet dia kaji. Kita mengkaji sesuatu itu. InsyaAllah ada kebaikan. Wallahualam. Ya, lain soalan? Soalan kita buka sampai ke sebelah. Saya pernah mendengar di sebuah tempat, dia semasa dia nak buat urusan jenazah tu sekali dengan tahlil, dia kenakan bayaran sehingga 4,000. Start daripada urusan jenazah sehingga majlis tahlil. Jadi boleh tak dia menetapkan bayaran tersebut? Baik. Tak usah ambil buat apa? Itu orang bisnes. Kan, package. Dia kata kita tip top, kita akan buat semua komplit. 4,000. Pulau dah kita. Kan? Tapi hari ni mana-mana tempat kita ada, masyarakat kita masih ada lagi, kita kata tolong menolong kerjasama. Kita upah lah juga, bagi upah juga pada mandi mayat. Bukan semua orang boleh ya. Orang lari ramai kan? Menggali kubur, itu kena upah lah kan. Nak beli kain kapan, itu ya. Yang lain tolong angkat apa semua tu. Sebab pahala dia besar sebenarnya. Pahala dia sangat besar. Bahkan Nabi kata kalau menguruskan jenazah sampai disolatkan, kita ikut ni sampai disolatkan, dapat pahala 1 qirat. Kalau kita ikut lagi sampai dikebumikan, dapat pahala 2 qirat. Sahabat tanya berapa 2 qirat? Nabi kata mathalul jabalainil azimain, macam 2 buah gunung yang besar. Banyak pahala. Tapi kalau kita swasta kan, tak ada apa. Kan? Mana swasta tu habis gitu ya. Jadi maknanya pilihan di tangan kita. Pilihan di tangan kita. Biasanya orang swasta ni orang tak bermasyarakat. Biasanya dia tak kenal siapa kan. Bila main terjuk terempak, orang ni siapa tu imam tak kenal, siapa pun tak kenal, masjid tak nak pergi, surau pun tak ada. Jadi dia pun Google, oh jumpa, telefon, main ambil. Dia 4,000 lah, selesai, aku duduk relax kata. Kan. Biasanya macam tu. Tapi saya rasa masyarakat kita masih lagi ada dia punya apa, khairat kematian dia dan sebagainya. Ada lagi orang nak tolong, orang nak ni nak pahala ni. Cuba tengok di Mekah kan. Cuba tengok di Mekah, di Madinah. Ketika jenazah, masing-masing merebut nak pegang tau. Nampak tak? Sebab apa? Nampak pahalanya. Solat masing-masing. Solat. Kita pun solat jenazah di Masjid Haram, solat kan? Balik Malaysia tak solat lah. Kena solat. Kan? Sebab apa? Sebab pahala tu besar. Itu terpulang kita lah. Kan? Sebab orang bisnes ni, dia tak harga tu biasalah. Kau tak orang bisnes lah. Kan? Package dia kan. Jadi, atas kita nak ambil, tak ambil. Wallahualam. Ya. Kalau bersentuh dengan isteri kulit tanpa syahwat, batal wuduk. Mazhab Maliki kata tak batal. Mazhab Hanafi kata tak batal. Mazhab Syafi'i kata batal. Kita boleh ikut yang lain. Ikut orang tu ya, hak lain tak ikut. Kita berpegang atas apa yang kita belajar. Kita belajar batal, ambil wuduk ni mazhab Syafi'i. Kita pegang itulah. Kawan kita belajar di tempat lain di Pakistan, contohnya mazhab Hanafi. Dia tak batal, tak apa. Kan? Asalkan kita beramal atas apa yang kita belajar. Itu yang sangat penting. Kadang-kadang bukan atas mazhab pun, sebab kita bukan tahu mazhab apa. Sekarang ni banyak juga kita pegang mazhab Hanafi, kita tak tahu pun. Kita pergi kedai beli barang, mazhab Hanafi ke mazhab Syafi'i?
Mazhab Hanafi tuan. Mazhab Syafi'i kena akad jual beli tu. Tak akad tak sah. Kena sebut wa beli ya. Wa jual kan. Tak ada kita ambil barang, ambil ayam ni bagi duit, pernah. Itu secara uruf tu berlaku akad, itulah mazhab Hanafi. Yang kita tahu itu yang Tok Guru kata boleh. Boleh ya. Kita belajar. Kata boleh. Lalu itu, sah. Sah. Kita bukan tahu mazhab apa. Asalkan kita belajar. Yang tak boleh ni dia tengok mana mudah. Aku tak belajar pun. Ambil celup aja tak boleh. Tak boleh. Kalau kita belajar pom tak apa, tidak ada masalah. Kita tak terikat. Ya, wallahu a'lam. Lagi soalan? Dah. Tak ada. Muslimat dah salam muslimat. Tak lena belakang. Tak ada. Baik, kalau tak ada apa kita berhenti sekadar itu. Mudah-mudahan insya-Allah sikit sebanyak yang kita bincang pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang baik itu datang daripada Allah. Salah-salah saya pemaaf. Sekian aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma atina afdhala ma tu'ti 'ibadakas salihin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jazakallah khairan katsiran kepada Ustaz di atas penyampaian dan saran pada malam ini. Perkongsian berkaitan dengan Rasulullah SAW yang dapat